Selamat sejahtera murid-murid tahun 6 yang telah berkumpul untuk mendengar PDPR dari Cikgu Gantarupi bagi mata pelajaran Pendidikan Moral tahun 6. Jadi, kita teruskan dengan pembelajaran hari ini. Sila rujuk muka surat 89 dan 90 ya. Tajuk bagi hari ini ialah Rakyat Jujur, Negara Makmur. Baik, beri cikgu peluang untuk membacakan dan kita sama-sama membincangkan tugasan untuk hari ini ya. Baik, dah bersedia dengan buku teks, alat tulis dan pensel warna seperti yang cikgu dah pesan semalam ya. Baik, cikgu baca. Baca dan fahami maklumat di bawah. Bercakap benar, bersikap amanah dan melaksanakan tugas dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan merupakan ciri-ciri yang ada pada seseorang yang jujur. Namun, masih terdapat segelintir masyarakat yang tidak mengamalkan nilai ini. Lihat sahaja paparan berita pada keratan akhbar di sebelah. Tahukah kamu, amalan rasuah berpunca daripada sikap tidak jujur dan amanah seseorang ketika melaksanakan tugas yang diberikan? Keadaan ini berlaku disebabkan oleh sikap mementingkan diri dan ingin akan kemewahan sehingga lupa tanggungjawab yang dipikul. Peta minda di bawah menunjukkan kesan gejala rasuah pada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Baik, murid-murid, jom kita lihat peta yang ada di bawah. Baik ya, sebelum kita teruskan pembacaan kita tentang kesan gejala rasuah ni, kita nak sebutkan tentang apa jenis rasuah yang kita boleh nampak atau pernah dengar ataupun yang pernah kita tengok dalam berita. Ya, rasuah yang macam mana ya? Rasuahnya ada secara lisan, ya. Kau buatkan untuk aku yang ini, aku akan tengok benda lain pula. Aku akan selesaikan kau punya perkara yang itu. Itu secara lisan, kan? Baik, ada yang rasuah ni yang berbentuk wang tunai. Baik, bila kita nak sesuatu perkara itu berlaku dengan cara cepat maupun berlaku dengan cara yang tidak sihat, ya, yang bukan mengikut peraturan atau undang-undang yang ditetapkan, maka perkara itu hendak dibuat secara pemberian wang atau pemberian benda-benda barangan yang mewah dan sebagainya, dan orang yang kedua yang menerima bahan itu secara tidak tidak tanggungjawab, tak ada tanggungjawab. Jadi itu kita kelaskan sebagai rasuah berbentuk wang, ya. Baik, ada rasuah juga berbentuk perkhidmatan, ya. Ada yang buat melakukan jenayah rasuah ini dengan memberikan perkhidmatan yang tidak sihat, ya, yang tidak mengikut undang-undang, ya, perbuatan yang tidak bermoral. Ya, baik, awak buat yang ini, saya buatkan yang ini. Sedangkan perbuatan kita itu tidak bermoral, tidak sihat sama sekali. Ya, baik, kita ada banyak jenis rasuah yang berlaku di sekeliling kita. Jadi cikgu harap sebelum kita nak mulakan tugasan nanti, kemudian cikgu akan berikan, cikgu nak anda, murid-murid, cuba cari apa itu rasuah dan jenis-jenis rasuah, ya. Dan berita-berita yang berkaitan dengan rasuah yang berlaku di sekeliling kita dalam Malaysia. Ya, tak perlu nak mencari bahan global, kita cari dalam negara kita sudah. Baik. Jadi bila anda dah cari maklumat tersebut, jadi bila anda buat tugasan, murid-murid akan lebih faham tentang apa yang kita belajar hari ini, ya. Apa keperluan kita menjadi seorang yang jujur, amanah dan bertanggungjawab, ya. Baik, kita teruskan. Baik ya murid-murid, kita nak berbincang tentang kesan gejala rasuah, ya. Kesan gejala rasuah.
bila berlaku perbuatan rasuah ni, tak kisahlah secara lisan atau yang berbentuk wang, secara perbuatan, perkhidmatan dan sebagainya, ataupun berkongsi barangan mewah, ya, untuk menjalankan sesuatu, ya, dengan cara yang tidak sihat, ya, yang tidak mengikut peraturan atau undang-undang negara. Baik, mesti ada kesannya, ya, bila anda tertangkap, ya. Kita senyap-senyap, kita buat, kita ingat orang tak tahu. Tapi siapa tahu? Yang Maha Esa, Tuhan tahu. Jadi, mana tahu satu hari, ya, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Jadi, bila kita tertangkap, ya, akibat perbuatan rasuah itu, maka terjejaslah nama kita, nama keluarga kita, ya. Dan apabila masalah ini tidak boleh dibendung pada peringkat akar umbi, ia akan merebak pada masyarakat keliling sampailah satu negara ni boleh porak-peranda akibat gejala rasuah, ya. Gejala tu maksudnya benda yang tidak boleh dibendung, dia dah jadi merebak seperti penyakit, ya. Baik, kita tengok sama-sama, kita baca. Cikgu baca di sini, anda baca di rumah, sama-sama. Baik, apa kesan gejala rasuah? Yang pertama, pada diri sendiri, masa depan diri serta kejaya akan terjejas. Mana tahu kalau kita tertangkap, orang dah tahu, ya, kita kena naik mahkamah, kita kena disoal siasat, ya, mana tahu lepas tu dipenjara dan sebagainya lah, ya. Akan berlaku langkah-langkah yang tidak sihat dalam hidup kita. Apa jadi pada diri kita? Kalau dah ditangkap, dah naik mahkamah, nak kena tunggu soal siasat, nak kena sampai dihadapkan, dijatuhkan hukuman, apa jadi pada diri kita? Sebagai contoh, mana tahu seseorang yang bernama yang A ni, kita namakan A. Baik, seorang yang bernama A ni, dia terlibat dalam kejadian rasuah ataupun dia bersubahat dalam kejadian rasuah. Apa berlaku pada diri dia kalau dia dah tersabit dalam kesalahan yang dilakukan dan dihadapkan ke mahkamah dan menunggu keputusan atau menunggu hukuman? Macam mana tu? Apa akan jadi pada diri dia? Mesti dia akan terlucut jawatan dalam mana-mana kejayaan yang dia ada. Mesti orang dah tak percaya pada dia, terus hilang kerja. Takkan orang nak bagi kerja lagi? Dah kalau dah naik mahkamah, dah ada hukuman dan sebagainya, memang dah tak ada kerja. Walau macam mana kita susah payah dulu, kita belajar, kita cari ilmu, kita cari, ya, macam-macam kita cari dalam hidup. Lepas tu tiba-tiba satu hari tu kita dah tak ada apa-apa dah. Tak ada kerja, tak ada gaji, ya. Macam kita hilang punca, ya. Diri kita ni dah stres. Lepas tu kalau kita dah tak ada kerja, kita dah orang kata dah ketinggalan dalam pelbagai peringkat dalam hidup kita tu, ya. Apa jadi? Masa depan kita akan jadi satu tanda tanya. Nak cari balik ilmu, nak cari balik kerja, nak cari balik kepercayaan orang tu pada kita, bukan mudah, ya. Memang susah. Baik, seterusnya kita tengok apa kesan gejala rasuah pada keluarga kita. Kalau betul lah A ni disabitkan kesalahan, dihadapkan di mahkamah, dah soal siasat, dah dihukum kiranya, apa berlaku pada keluarga kita? Apa kesan dia? Takkan keluarga kita happy je? Takkan adik-beradik kita rasa bahagia? Oh, kau dah masuk penjara. Tak ada. Mak bapak kita ada nak rasa happy ke? Nak rasa bahagia? Tak. Mesti menangis, ya. Susah hati, sedih, ya. Macam manalah anak aku boleh terlibat dalam gejala macam ni, ya, bersubahat dengan orang-orang yang tak sihat, ya, berani buat benda-benda yang tidak bermoral, ya. Masalah maruah kan, maruah keluarga, ya. Keluarga akan menanggung malu, ya. Itulah kesian keluarga tu, ya. Memang mungkin mereka adalah orang-orang yang tidak bersalah, memang dia orang tak tahu langsung apa yang A ni buat selama ini, ya. Ya, untuk mendapatkan sesuatu itu secara kata shortcut ataupun dengan lebih mementingkan diri sendiri, ya, diri sendiri. Aku nak jadi kaya, nak cepat, ya, nak cepat kaya, nak cepat dapatkan benda ni, nak cepatkan dapat benda itu dan sebagainya, ya. Dan kesian pada orang-orang yang lain di belakang kita yang menunggu lama, ya, yang bekerja keras, yang berusaha, ada yang tak dapat, ya, tak kisahlah kerja, tak dapat benda yang nak dinikmati sebagai keperluan asas. Banyak lagi, ya. Kita ada ramai keluarga yang daif,
ya, orang-orang OKU, ya, yang memerlukan bantuan, orang-orang macam kita yang sihat walafiat ni. Ya, jadi kalau kita terlibat dengan gejala-gejala aktiviti rasuah ni yang akan mencabangkan ke arah negatif yang pelbagai, ya, ia adalah bersangkut paut. Mungkin murid-murid tahun 6 belum lagi faham, tapi yang penting anda tahu, ya, apabila berlaku satu penganiayaan terhadap seseorang atau satu golongan, maka maksudnya di dalam situasi tersebut memang berlaku ataupun memang ada penglibatan rasuah. Ya. Yang ketiga, apa kesan gejala rasuah pada masyarakat? Pada masyarakat. Masyarakat ni siapa? Orang yang ada keliling kita, jiran kita, ya, saudara mara kita, ya. Orang yang kita, kalau kita pergi kedai, ya, kedai yang berhampiran dengan rumah kita, pergi ke pasar, ya, itu semua adalah masyarakat lah. Orang yang kita kenal tak kenal tapi berada di keliling kita, mana-mana kita pergi adalah masyarakat lah. Jadi apa kesan gejala rasuah pada masyarakat? Baik, masyarakat akan hilang kepercayaan kepada pentadbiran negara. Ya, contohnya kalau yang seseorang yang bernama A itu adalah seorang guru, ya, seorang doktor, ya, seorang polis, seorang askar yang berkhidmat untuk negara. Contoh. Kalau orang A ni terlibat dalam peristiwa, dalam bersubahat dalam kegiatan rasuah ni, jadi apa yang akan berlaku? Masyarakat ni yang ada, kalau kita pergi ke mana-mana pun orang dah tak percaya kat kita. Ya, orang nak tengok muka kita pun orang dah tak nak. Macam mana perasaan kita masa tu? Oh, sungguh ngeri, ya. Akan dipinggirkan, ya. Kita akan rasa ketinggalan, ya. Kita akan rasa susah hati. Kita rasa macam tak berbaloi untuk hidup. Jangan macam tu, ya. Masyarakat akan hilang kepercayaan kepada pentadbiran negara, ya. Khususnya kalau pegawai-pegawai, ya, pentadbiran awam dan pegawai-pegawai yang bertanggungjawab, yang committed, ya, yang patutnya orang kata berdedikasi dalam tugas masing-masing, kalau betul terlibat dalam rasuah, memang masyarakat akan hilang kepercayaan. Apa-apa perkara kecil, kesalahan kecil yang berlaku di peringkat akar umbi, dia akan merebak, ya, dia akan berjangkit, akan menjadi satu gejala, ya, dan ia akan memberi kesan yang amat dalam, yang amat negatif pada negara kita, ya, khasnya imej negara kita. Mana-mana pun kita pergi, ya, ataupun mana-mana pun berita yang dibawa itu akan memberi satu kesan negatif, ya. Oh, Malaysia, itu Malaysia banyak rasuah lah. Macam mana kalau kita dengar macam tu? Ya, tak elok kan? Mana kita senang dengar komen yang macam tu? Mesti kita rasa sedih, ya. Kita jangan terlibat, sekali-kali pun jangan terlibat, ya. Atau kita bersubahat kalau betul kita tahu ada benda yang tidak betul, ada benda yang tidak sihat. Yang paling penting adalah kita mesti tarik diri daripada aktiviti yang sebegitu. Tarik diri, jauhkan diri dulu sebelum kita buat tindakan yang seterusnya, ya. Baik, ya, cikgu sambung pembacaan di muka surat 90. Baik, sama-sama. Rakyat yang jujur tidak akan terlibat dalam rasuah. Mereka akan memerangi dan membanteras rasuah secara habis-habisan. Apabila rakyat bersikap jujur, pihak luar lebih yakin dan percaya akan kemampuan Malaysia. Lebih banyak pelabur asing akan melabur di Malaysia. Dengan memiliki sikap jujur dan amanah, rakyat Malaysia mampu membanteras gejala rasuah melalui cara berikut. Katakan tidak. Macam cikgu cakap tadi, kalau boleh jauhi diri dulu, ya, tarik diri dulu. Maksudnya kalau dah terlibat secara tidak langsung, mungkin anda tak perasan pun, kalau dah perasan, kita tarik diri, kita jauhi daripada orang-orang yang demikian. Baik, yang pertama, menolak tawaran rasuah dengan tegas. Say no, cannot. Okay, macam itulah. Baik, yang seterusnya, jangan bertolak ansur dengan rasuah. Kalau ada orang nak bagi kita, dia cakap, saya bagi awak jam tangan ni mahal tau. Okey, saya nak awak buatkan benda-benda macam ni untuk saya. Boleh tak? Boleh. Kalau benda tu kita dah tahu salah, buat apa kita nak sama-sama terlibat dengan mereka? Kalau dah tahu salah, kita janganlah nak memberi dia peluang untuk buat benda yang salah tu.
dah tahu perkara tu salah, yang pertama kita bagi tahu, tidak, tak boleh. Benda ni salah dari sisi undang-undang, dari sisi kemanusiaan pun salah. Itu tanggungjawab kita, kita kena bagi tahu dulu. Kalau kita senyap, maksudnya kita adalah orang yang terlibat secara tidak langsung juga, betul? Baik, terusnya, katakan tidak kepada perbuatan rasuah. Macam tadi, menolak tawaran. Yang ini kata tidak, say no, kan? Say no. Jangan bertolak ansur. Next, yang seterusnya, mendapatkan pengetahuan dan didikan tentang bahaya rasuah. Yang penting sekarang ni cikgu nak murid-murid cari dalam internet, cari dalam majalah ataupun cari dalam surat khabar, pelbagai media. Cari apa itu rasuah, apa jenis rasuah, apa maksud rasuah ni, dan apa berita yang berkenaan dengan rasuah yang berlaku dalam Malaysia ni. Cuba cari. Cuba cari, kalau boleh catat dalam buku nota pendidikan moral, ataupun kalau boleh dapatkan cetakannya, cetak kemudian tampal dalam buku moral. Kamu tengok balik apa itu rasuah, apa jenis-jenis rasuah, ya, apa kesan rasuah, ya, apa berita yang berkaitan dengan rasuah. Anda akan lebih faham. Baik. Seterusnya ialah berpegang teguh pada ajaran agama atau kepercayaan. Mana agama yang ajar kita buat benda tak elok? Semua agama mengajar kita membuat baik, ya. Yang cikgu pernah belajar kecil-kecil dulu, masa cikgu darjah 2 lagi, ingat cikgu lagi. Cikgu kepada cikgu ni mengajar cikgu, ya, kata buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Dah tahu jahat, benda tu tak boleh, ya. Mana-mana agama pun kata benda tak elok, benda tak sihat, perkara yang tidak bermoral, jangan buat, jangan terlibat, jangan bersubahat. Mana agama yang ajar kita buat benda yang jahat? Ya, kita berbakti pada negara, berbakti pada masyarakat, berbakti pada umat manusia ni. Maksudnya semua agama mengajar kita membuat benda yang baik. Ya, hormati sesama manusia. Ya, kita berbuat baik. Ingat, ya? Baiklah. Jadi tugasan untuk hari ini ialah cikgu nak anda catat 2 peta ni yang berada di muka surat 89 dan 90. Peta yang pertama ialah kesan gejala rasuah. Peta yang kedua ialah cara membantras gejala rasuah. Tak kisahlah kalau anda nak buat terus dalam buku tulis pun boleh. Atau cikgu nak tunjuk contoh je. Cikgu ada stiker-stiker macam ni. Cikgu suka guna stiker-stiker macam ni. Kita buat tajuknya, kita tampal dalam buku. Kemudian kita buat peta yang bercabang pun boleh juga, tak kisah. Kalau ada stiker yang berwarna-warni pun boleh guna, tak salah. Ataupun boleh gunakan kertas kepingan yang macam ni yang berwarna-warni pun boleh, ya. Buat tajuknya di tengah, kemudian cabangkan ciri-ciri, faktor-faktor atau apa-apalah isi yang anda dah buat. Baik, boleh tampal dalam buku nota pendidikan moral, kemudian boleh PM cikgu telegram atau terus muat naik di GC.